العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, syukur pada Allah SWT. Nah, kita dah baca tadi Wirdul Imam Ali Abu Bakar As-Sakran, merupakan doa pelindung diri untuk kita benar-benar kita belajar sungguh-sungguh tentang akidah. Jadi kita benteng diri kita daripada segala anasir-anasir merosakkan akidah dan juga mengganggu kita dalam kehidupan kita. Tak kiralah zahir ataupun benda yang tak nampak. Okey? Jadi insya-Allah malam ni ingat baca. Minggu lepas saya dah cerita tentang 4 perkara yang membezakan berkenaan suruh dan hendak. Kita belajar suruh dan hendak, ataupun perintah dan hendak sama. Suruh tu perintah lah, pergi ambil, suruh, perintah sama. Hendak itu namanya iradah Allah, nak. Jadi malam ni kita nak cerita sikit lah. Biar baca kitab malam ni, biar nampak. Kita minggu lepas dah cerita tentang apa? Kata secara umum ni kita dah tengok satu-satu, nanti kita tulis juga. Jangan risau, kita akan tulis kat papan putih, biar nampak jelas. Sebab ramai orang dah silap faham tentang suruh dan perintah. Macam saya dah beritahu lah 2-3 kali ulang, tak apa kita ulang lagi. Kalau kata tuan-tuan, Allah Ta'ala hendak kita beriman, tapi kita pilih tak beriman, maka Allah Ta'ala masukkan kita neraka. Ataupun tuan-tuan, Allah Ta'ala suruh kita beribadat, buat taat pada Allah, tapi kita buat maksiat pada Allah, maka Allah Ta'ala berikan kita neraka. Itu betul tak? Kali ulang, betul tak? Betul tak perkataan tadi tu? Betul ke salah? Ulang balik. Allahu Akbar. Dah 3 minggu ulang sama. Tak ingat lagi, saya ulang lagi. Tuan-tuan, tuan-tuan, Allah nak kita beriman, nak kita buat taat, tapi kita pilih untuk tidak buat taat. Tapi kita melanggar apa yang Allah Ta'ala tu, kita buat apa? Kita buat maksiat, lalu Allah Ta'ala masukkan neraka. Betul tak perkataan ni? Allahu Akbar. Dengan tulis juga ni malam ni. Betul tak betul? Macam pening lagi. Allahu Akbar. Saya ulang lagi 3 kali ulang. Tuan-tuan, Allah Ta'ala nak nak kita beriman. Allah hendak kita beriman, tapi kita buat maksiat. Allah nak kita buat taat, hendak buat taat, tapi kita buat maksiat, buat benda yang melanggar perintah Allah. Lalu Allah Ta'ala masukkan kita ke dalam neraka, berikan kita dosa. Betul tak perkataan ni? Betul tu apa? Betul maksudnya apa? Kena tak dengan syarat? Betul tak betul? Salah. Allahu Akbar. Allah Ta'ala nak, tapi dalam kata ni ada 2 perkara. Yang pertama, Allah Ta'ala nak kita beriman, tapi kita pilih tak beriman. Kan salah tu. Kalau Allah nak kita beriman atau nak kita buat taat, pasti kita akan beriman dan pasti kita akan buat taat. Tak timbul perkataan kita melanggar ataupun buat maksiat, sebab Allah dah nak. Dah nampak tak ni? Kalau Allah dah nak, tak akan ada perkataan tapi kita pilih. Tak ada.
Nampak tak? Allah Akbar. Tak apa pergi baca kitab lagi, ulang lagi. Sebab itu kita kata 3 minggu lah. Setahun ulang benda ni pun tak apalah. Lepas dia ngajar, dengar je ni salah. Biar betul macam tu. Biar pegang sungguh-sungguh. Sebab itu tauhid ni kita ulang. Tak ada masalah. Tak ada masalah ulang. Sebab nak masuk dalam hati ni, kita dah belajar macam-macam. Tengok TV dah macam-macam. YouTube lagilah macam-macam. Jadi kita nak pegang betul tu macam mana? Kita lalu kitab. Kitab apa? Malam ni kita akan lalu kitab Matan Faridah atau Faridatul Faraid fi ilmi aqaid, pada bicara ilmu tauhid. Dapat bukan marah, cakap. Bukan garang, tak garang, kita cakap. Ingatkan, dia ada satu lagi perkataan. Tadi kita kata kita ambil satu lagi perkataan nak bagi senang faham lagi. Tuan-tuan, Allah Ta'ala perintah kita untuk beriman. Allah suruh kita beriman. Tapi kita buat benda maksiat, kita buat benda yang melanggar perintah Allah, lalu Allah Ta'ala berikan kita dosa dan kemungkinan akan dicampakkan ke dalam neraka. Betul tak betul? Ulang balik. Tak nampaklah Ustaz. Ulang balik. Tuan-tuan, Allah Ta'ala suruh kita beriman. Allah Ta'ala perintah kita beriman. Tapi kita buat benda maksiat, kita buat benda yang melanggar perintah Allah, Allah beri kita dosa. Lalu kemungkinan kita akan masuk neraka disebabkan maksiat yang kita lakukan. Betul tak betul perkataan ni? Apa yang salah pula? Betul lah. Ilaha illallah. Apa yang betulnya? Kalau Allah perintah, maknanya betul lah. Allah Ta'ala perintah kita. Dalam Al-Quran dan hadis, Allah Ta'ala perintah semua makhluk mukallaf buat kebaikan, buat taat, beriman pada Allah. Allah hendak pula dia. Allah suruh. Itu mana syariat nama dia. Benda yang Allah Ta'ala suruh, itu namanya syariat. Dan bila berlakunya perkara syariat, zahir lah. Yang tadi tu hendak tu namanya hakikat. Ini zahir. Mana kita pilih benda, itu zahir juga. Kita buat perkara-perkara maksiat, betul lah maknanya. Kita tak tahu, kita buat benda, itu zahir. Lalu Allah Ta'ala berikan kita dosa. Itu nama syariat. Perkataan ni betul tak? Betul lah. Nampak lagi, tak nampak lagi, tak apa, kita bacalah kitab. Allahu Akbar. Tak apa. Buka kitab Matan Faridah atau Faridatul Faraid fi ilmi aqaid, pada bicara ilmu tauhid, pada muka surat yang ke-9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 baris daripada atas. 12 baris daripada atas. Muka surat yang ke-9. Kitab Matan Faridah ataupun Faridatul Faraid fi ilmi aqaid, pada bicara ilmu tauhid, bagi Syekh Ahmad Al-Fatani. Ni kitab 200 tahun tadi. Hampir 200 tahun, lama. Bukan main-main, kitab ni lama. Jadi pengisian dalam ni luar biasa. Ini faham ni, insya-Allah selamat. Dan ketahui olehmu, dengar ni. Dan ketahui olehmu. Tahu ni wajib tahu. Wajib tahu bahawa iradah itu pada ahli sunnah. Bahawa iradah itu pada ahli sunnah wal jamaah, lain daripada suruh dan redha dan ilmu. Nampak? Suruh lain sama. Iradah itu beza daripada suruh, redha dan ilmu. Maka terkadang mengkehendaki dan menyuruh dan redha ia dengan sesuatu, seperti iman Abu Bakar radhiyallahu anhu. Seperti apa? Contoh yang pertama, ini akidah yang pertama. Pegang apa dia? Allah Ta'ala nak, mengkehendaki dan menyuruh.
nak dan suruh, iaitu Allah perintah dan redha perkara tersebut. Apa dia? Iman Abu Bakar. Tu nampak kategori yang pertama. Kategori yang pertama, Allah berkehendak, suruh dan redha. Suruh redha tu sama. Suruh dan redha. Tapi yang biasanya kehendak. Allah hendak, suruh dan redha. Seperti iman Abu Bakar. Itu kategori yang pertama. Dan tiada mengkehendaki. Kategori yang kedua pula. Tiada mengkehendaki, Allah tak nak. Dan tiada menyuruh, dan Allah tak suruh. Dan tiada redha. Bila Allah tak suruh, maka tak redha. Benda Allah tak suruh, tak redha. Kita buat benda yang Allah tak suruh, itu Allah tak redha. Faham eh? Dan benda ni perkara kategori kedua, Allah tak kehendaki, Allah tak nak, dan Allah tiada menyuruh dan tiada redha ia dengannya, seperti kufurnya Abu Bakar. Allah tak kehendaki, Allah memang tak jadikan Abu Bakar itu kufur, dan Allah tak suruh dan tak redha pun Abu Bakar itu kufur. Tu dia. Ni malam ni pegang ni dah lah. Tinggal 3 malam dah ulang. Ni balik awal sekali. Biar yang pening sangat. Tak pening kok. Banyak sangat berlepas lah. Boleh lagi. Tambah lagi. Yang ketiga. Yang kedua. Yang ketiga. Dan terkadang mengkehendaki, Allah nak. Dan tiada suruh. Allah nak tapi tak suruh. Dan tiada redha. Benda Allah tak suruh, Allah tak redha. Ia seperti kufurnya Fir'aun. Allah nak berlaku, maka berlaku. Apa dia? Kufur Fir'aun. Allah redha tak kufurnya Fir'aun? Tak redha. Sebab Allah suruh semua umat itu beriman. Semua makhluk manusia ini kena beriman. Allah suruh dan Allah redha kalau manusia ini beriman. Dan Allah tak redha jika manusia ini kufur. Tapi kalau Allah nak, pasti berlaku. Iaitu Allah nakkan Fir'aun itu kufur, maka berlaku walaupun tidak redha. Pusing-pusing dia sama itu tu. Pusing-pusing sama. Tak apa kita tulis. Nak kuat lagi, lepas tulis pula. Tu dia. Nampak? Biar jelas. Tak apa. Ni balik ni, ajam dia ni je. Isteri. Kufur redha. Suruh redha. Suruh kehendak. Dapat ni. Lagi mana? Dan terkadang menyuruh. Dan redha ia. Dan tiada mengkehendaki. Allah Ta'ala redha. Allah Ta'ala suruh. Dan Allah redha perkara itu. Tapi Allah tak nak. Apa dia? Iaitu berimannya Fir'aun. Ni. Berimannya tu Fir'aun. Allah dalam Al-Quran Allah suruh semua beriman. Allah memang redha siapa yang beriman. Tapi Allah tak nak. Apa Allah Ta'ala tak nak? Iaitu berimannya Fir'aun. Kalau Allah nak, dah lama dah. Fir'aun itu hak Allah. Kenapa orang tanya? Kenapa Allah Ta'ala tak nak? Siapa kita nak tanya? Dia faham tak perkataan ni? Kenapa Allah Ta'ala tak jadikan Fir'aun itu beriman? Ditanya macam tu. Kenapa Allah Ta'ala tak jadikan Fir'aun itu beriman? Saya nak tanya, cari jawab dengan pertanyaan. Siapa kita? Siapa kita nak suruh Allah Ta'ala jadikan Fir'aun itu beriman? Itu hak dia. Hak Allah. Apa hak Allah? Segala perkara itu hak dia. Hak Allah. Dia faham tak? Ini pegang sungguh-sungguh. Sebab apa itu kalau orang faham ni, suruh redha ni, suruh redha dan juga hendak ni, segala yang berlaku nanti jadi tenang. Apa sahaja yang berlaku, buruk atau baik, kita tenang. Berlaku benda buruk, kita tahu, macam saya beritahu, kehilangan seseorang,
yang kita sayang contohnya, memang bagi kita tu memang sedih lah. Kita tahu sedih orang yang kita sayang tu hilang. Tapi itulah kehendak Allah. Kehendak Allah, kita faham. Dan kalau dia tu memang mati dalam keadaan yang beriman, yang baik, yang memang benar-benar mengikut segala surat Allah Ta'ala, meninggalkan segala larangannya, maka lagi sedap. Itulah nanya Allah nak dia beriman dan Allah redha dia beriman. Moga-moga ditempatkan tempat yang terbaik di akhirat. Dan kita banyak juga kena doa, moga-moga kita ni tak tahu kita hidup ni, tapi adakah kehidupan kita ini benar-benar kena dengan syariat, taat pada Allah, meninggalkan segala larangannya. Tapi anda kata berlaku, itu kita kena faham satu perkara. Memang satu perkara zahir seolah-olah kita buat, hakikatnya Allah yang gerakkan. Tapi kita cakap, ya kalau Allah gerakkan, kita buat baik pun Allah yang gerakkan. Kita buat buruk, Allah gerakkan. Kita sekarang ni, kita nak fokus pada syariat. Iaitu bila kita buat benda baik, Allah akan berikan pahala, berikan kebaikan. Kalau kita buat jahat, syariatnya Allah akan berikan dosa, mungkin akan dibalas kejahatan. Itulah hak Allah. Jadi kita nak persoal, tak ada apa. Tapi nak kena faham dalam hati lah. Jadi itu cerita. Macam saya biasa ceritalah, ada orang kena tangkap maksiat, ada orang kena tangkap zina. Lalu ditangkap itu ada orang pencegah, pegawai pencegah maksiat. Lalu dia masa tangkap tu, dia kata kamu ni buat zina, bagi tazkirah lah cerita dia. Nak bagi tazkirah pada yang buat zina ni. Kamu ni kenapa buat macam ni? Tak fikir ke mak ayah. Awal-awal okey, lama-lama main ngutuk pula. Main ngutuk, main anjing pula. Ni apa? Jadi lebih-lebih. Bodoh semua keluar dah perkataan-perkataan yang ni. Jadi orang ni dia nak cakap apa? Dia kata dah lah, memang kita faham saya salah. Yalah, dah. Kalau mengutuk orang yang lebih-lebih, nak nasihat jangan lebih-lebih. Orang dah faham dia cukup lah. Tapi dia dah lebih. Kadang-kadang orang biasa semangat lebih. Orang cakap ni kadang-kadang semangat lebih. Macam kita juga kadang-kadang bila cakap semangat dia tu lebih. Tak nak berhenti. Jadi dah berlarut-larutan. Orang tu dah faham, dah saya salah, memang salah. Dah lah cukup tuan, saya tahu saya salah. Dah lah, ni nak macam mana? Ini semua ini semua Allah Ta'ala takdirkan. Ni orang yang kena tu. Sebab apa? Dia kata dah lah, cukup lah. Dah macam mana kita faham lah ni. Dah macam dah berlaku dah, cukup lah. Tapi yang pencegah masalah kata, mana ada. Allah takdirkan ni awak yang buat ni. Tengok, nampak? Mana ada Allah takdirkan ni awak yang buat ni. Nampak? Habis. Sebab tak belajar. Nampak tak? Kalau tak belajar. Mana apa? Dia kata, mana Allah Ta'ala takdirkan. Macam mana cerita tu? Dah kalau macam tu boleh. Kalau betul i'tikad dia kata bukan Allah takdir, mungkin dia kadang-kadang orang cakap lepas ni dia tak fikir. Kalau betul boleh jatuh kufur. Boleh jatuh. Memang kata bukan Allah takdir, kamu buat. Ataupun kalau kata dalam akidah Asy'ariyah, dia kata kalau itu pun Allah Ta'ala beri kuasa tu, tapi kamu yang buat itu selamat lagi, dia panggil dosa besar. Tengok juga nanti kita belajar 4 perkara berbekas. Itu nak ada kait tu, nak pandai kait mengait tu. Dapat ni. InsyaAllah. Jadi cerita dia dalam kita akidah tu yang sebut, boleh. Kalau ada orang ejek kita kata dah lah cukup lah, memang Allah tak boleh. Tapi dengan sebab apa? Dielakkan daripada berlebih-lebihan, daripada mengatakan perkara-perkara yang keji pada orang tu. Dan kalau macam tu, mana selamatlah. Selamat macam mana? Kita kata, kalau dah ada kata dah cukup lah, ini Allah Ta'ala buat, Allah Ta'ala takdirkan, dah iyalah. Tu selamat.
Dah yelah. Cukuplah dia faham dah tu. Mana orang tu belajar. Ni kalau tak belajar yang tu yang panjang-panjang tak kena habis. Kena hati-hati. Sebab itu beza perkara ni. Mana kena belajar sungguh-sungguh. Pada zahir nampak dia melanggar. Itu maknanya Allah tak redha. Dia melanggar suruhan Allah. Tapi pada hakikatnya Allah yang hendak. Dah dapat dah. Cantik. Dah dapat dah. Cukuplah malam ni. Cukup dah malam ni. Nak panjang dia ni. Cukup dah. Faham dah tu. Dah boleh awal. Dah boleh ngajar balik malam ni. Nampak suruh, perintah dan juga hendak. Dah boleh nota. Kena tulis ke? Macam tak payah tulis dah, pandai semua dah. Tulis juga. Tulis lah. Maksud tulis kita tulis. Tulis sikit. Kita tulis. Tulis dah habis dah ni. Kalau tulis kita nak tutup dulu lah. Ni kita buat live ni. Nanti tengok kemudian. Dah tulis lah. Kita nak tengok tulis juga. Tengok tulis juga. Kita kena pusing sikit. Tu dia. Nampak? Tak nampak tak? Nampak? Okey lah. Tulis sini. Nak tulis bahasa Jawi ke Rumi? Jawi lah, pandai. Arab. Okey. Arab lagi dahsyat. Okey. Ini kita buat macam ni lah, senang. Pecah 4. Satu, 2, 3, 4. Salah Jawi. Lama dah tak nulis, lama sangat. 1, 2, kita balik ni. 2, 3, 4. Ni dia. Ni kata apa? Hendak. Allah hendak. Allah hendak. Nampak? Nak nampak jelas lagi. Allah hendak. Ni Allah suruh. Nampak dah tu? Allah hendak, Allah suruh. Ni contoh. Contoh. Ca nak lama tadi. Allah hendak, Allah suruh. Kategori pertama. Allah Ta'ala hendak. Main air je lah. Allah Ta'ala hendak dan Allah Ta'ala suruh. Apa contoh dia? Dah baca dah, ulang dah apa? Allah Ta'ala hendak, Allah Ta'ala suruh. Apa dia? Contohnya iman Abu Bakar. Lah suruh reta ni sama. Reta apa nampak? Allah apa yang Allah suruh? Kena nak. Dekat. Tadi. Apa yang Allah suruh itu yang Allah reda. Kenapa? Allah hendak. Beza. Allah hendak suruh ni beza. Tapi suruh dan reda ini sama. Dan kadang-kadang kena suruh, kena perintah boleh. Boleh juga sama. Ini tak nak hendak guna nak. Boleh juga. Faham? Dah. Dah situ. Okey, iman Abu Bakar. Abu Bakar. Tu dia. Yang kedua. Dengar tak? Takut live tak dengar? Dengar. Okey. Yang kedua. Okey. Yang sini Allah hendak
Allah tidak hendak. Kasih Allah. Pakai ni. Ini panjang sikit. Tengok. Allah tak nak. Allah tidak hendak. Tapi Allah suruh. Tapi Allah juga tak suruh. Ambil dalam kitab. Kitab punya. Allah tak nak. Allah tak hendak. Dan Allah tak suruh. Apa dia? Kufurnya Abu Bakar. Nampak tak ni? Allah tak nak Abu Bakar kufur. Dan Allah tak suruh pun Abu Bakar kufur. Allah nak Abu Bakar beriman. Allah suruh Abu Bakar beriman. Nampak? Tu dia. Yang kedua jelas. Yang ketiga, Allah hendak. Tapi Allah Allah tak hendak. Tapi Allah suruh. Ini dah kitab sebut macam ni. Allah tak nak. Dan Allah, tapi Allah suruh. Reda dengan perkara tersebut. Apa dia? Iman Fir'aun. Saya lupa dah. Fir'aun. Fir'aun kan? Ain. Tak. Fir'aun. Ini dia. Allah Akbar. Allah hendak, Allah tak hendak, dan Allah suruh. Apa dia? Yang suruh ni beriman. Tapi berlaku tak Fir'aun beriman? Tak berlaku. Kenapa tak berlaku? Sebab Allah tak nak berlaku. Itu dia. Yang terakhir, kategori yang keempat, Allah nak, tapi Allah tak suruh dan Allah tak redha. Allah nak dan Allah tak suruh dan Allah tak redha. Apa dia? Kufurnya Fir'aun. Nampak? Ni dah. Kalau tak nampak juga tak tahulah. Minggu ni kita main papan putih lah. Minggu ni main papan putih lah. Rasa pun nampak Allah hendak dan Allah tak suruh. Namanya apa? Contoh. Contoh. Ni kalau nak bagi contoh lain boleh juga. Nak kita push sikit contoh lain. Contoh lain. Lain. Ni dia. Kita ambil satu situasi apa dia? Ni nak bagi macam nampak lagi lah. Biar jelas. Apa yang Allah nak dan Allah suruh? Allah nak dan Allah suruh. Bagi contoh lain, Nabi. Apa? Nabi apa? Allah nak dan suruh. Nabi Muhammad apa? Berimannya Nabi Muhammad juga. Tapi nak bagi contoh sedap sikit. Tidak terbakar. Ni dia. Nampak dia nampak. Tidak terbakar. Nabi Ibrahim. Dalam satu peristiwa dicampakkan Nabi Ibrahim di dalam api. Lalu Nabi Ibrahim tidak terbakar. Tidak terbakar Nabi Ibrahim ni sebab apa? Sebab kehendak Allah. Allah berkehendak dan Allah jadikan api itu tidak terbakar. Maka tidak terbakarlah Nabi Ibrahim. Ini kalau apa lepas sampai sini mantap. Lagi kalau kita ambil punya, Allah tak hendak dan Allah Ta'ala tak suruh. Apa dia?
Allah tak nak dan Allah tak suruh. Terbalikkan daripada sini pun boleh. Terbakarnya terbakarnya Nabi Ibrahim. Nampak? Nampak tak? Sebab apa suruh ni, perintah ni, sebab apa dalam Al-Quran ada dari syariat. Nampak? Benda yang syariat, kalau jangan ni benda yang betul syariat. Tapi yang ni boleh juga. Berlaku tak? Terbakar Ibrahim masa peristiwa tu tak berlaku sebab apa? Allah tak hendak dan Allah tak jadikan. Tu dia. Lagi yang ketiga. Ketiga. Allah tak hendak tapi Allah suruh redha. Apa dia? Imannya Abu Jahal. Kena juga. Pandai tu. Iman Abu Jahal. Ada tak nampak biar jelas. Iman Abu Jahal. Nampak dah tu. Kau pandai tu. Boleh ngajar tu. Ke depan kan tak datang boleh datang. Di depan. Nampak? Dah dapat tak? Allah hendak tapi Allah tak suruh. Apa dia? Terbalik kat sini. Apa dia? Kufurnya Abu Jahal. Abu Jahal. Dah balik. Cukup lah tu. Hantar lah. Dapat ni settle lah. Mantap lah. Ini je. Pegang ni je. Cukup lah malam ni. Pegang dulu. Banyak lagi nak cerita. Ni je tauhid. Tak. Banyak lagi. Ni satu bab kecil. Tapi kalau benda ni pun tak selesai, macam mana nak cerita? Selesaikan dulu ni. Suruh dan perintah. Sebab apa? Dah ramai orang salah cakap macam saya beritahu awal tadi. Contoh. Allah nak tapi kita lawan. Mana boleh? Itu akidah apa? Akidah yang mana Allah nak tapi dia kata Allah nak ni tapi kita boleh pilih, kita boleh lawan, kita boleh ikut kemahuan kita. Memang Allah ada kemahuan tapi kita juga ada kemahuan. Kita boleh ubah takdir. Apa akidah tu? Pandai dah Mu'tazilah. Dah tak ada apa dah pandai dah tu. Cukup dah tu. Pandai dah. Mu'tazilah. Kena dah. Dah cukup. Ya tu je babnya. Sebalik. Dah boleh ngajar dah. Tak lama baru duduk. Jadi tu cara dia. Faham ni? Tauhid. Okey. Lagi ada soalan tak? Sebelum kita nak beralih lagi. Ada lagi ni? Ada soalan tak? Belum ada. Dah pandai dah. Dah faham sangat dah ni. Baru nak difikirkan apa nak soal. Tak apa, sambil-sambil. Kita baca lagi. Sambung. Dan yang demikian itu kerana hikmah yang mengetahui ia akan dia. Kenapa ini berlaku? Itu namanya hikmah. Apa maksud hikmah ni? Orang ramai tak faham. Hikmah, sabarlah, ini semua hikmah. Hilang waktu saya. Ada hikmah. Apa maksud hikmah? Ada jenis orang dia faham hikmah ni. Allah wajib buat benda baik. Ada orang faham, ni saya ceritanya ni. Ada orang faham, hikmah apa? Allah wajib buat benda baik dan terlebih baik. Jadi contoh ginilah, kita hilang harta. Depan ni Allah kena ganti harta. Ada orang jadi macam tu, dia fikir macam tu, betul tak? Ulang balik. Ini nak kena bagi betul malam ni. Contoh, orang Allah Ta'ala jadikan dia hilang harta. Lalu, akidah orang ini, dia kata, kalau kita hilang harta, maknanya nanti mungkin Allah Ta'ala akan beri tambah harta. Ataupun Allah Ta'ala wajib beri tambah harta. Ataupun Allah wajib berikan dia
pahala di pahala. Allah Ta'ala gantikan harta di akhirat. Wajib gantikan. Betul tak? Biasa ada orang cakap tu. Betul mana akidah ni betul tak nak cerita dia? Bukan orang biasa cakap. Memang biasa cakap. Betul tak akidah ni? Ni boleh tahu minggu depan ni. Buat fikir minggu depan ni. Okey tak? Ke malam tak tidur ni kalau cakap ni? Tak lepas kan. Sebab ni kaitan ni semua ni. Ini kata hikmah. Saya ulang lagi. Tak faham lah soalan saya. Ulang lagi soalan dia. Ada orang dia hilang harta. Lalu orang kata ni ada hikmah ni. Orang ni kata yalah Allah ni kalau kita hilang harta ni bukan kata mungkin, dia kata wajib nanti Allah Ta'ala akan tambahkan harta kita. Kita tak tahu. Tapi Allah akan beri benda baik kepada kita. Terlebih baik pada kita. Allah Ta'ala wajib beri pahala pada kita. Betul tak betul? Salah. Apa yang salah ni? Bila Allah kata wajib, maka kita belajar dalam tauhid. Allah Ta'ala tak wajib buat sesuatu mengikut kehendak makhluk. Harus bagi Allah Ta'ala. Tu kita dah. Kalau kata wajib tu siapa? Mu'tazilah. Benda baik yang terbaik tu Mu'tazilah. Boleh tak Allah Ta'ala beri hilang harta, lalu memang dia tak dapat dah harta tu, tak tambah tak kurang, tapi kita faham satu perkara. Kalau orang ni sabar, Allah Ta'ala berikan apa? Pahala. Allah ni syariat lah kita kata. Dah kalau orang sabar boleh pahala. Hilang harta, nampak buruk lah cerita dia. Dah tak dapat ganti harta, tapi Allah beri pahala. Dan kemungkinan harus bagi Allah menggantikan harta mungkin di akhirat.